جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحميم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من
المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدحنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العلي العظيم Alhamdulillah, Alhamdulillah. Demikianlah bacaan kita dalam surah Al-Waqi'ah. Mudah-mudahan berkat surah Al-Waqi'ah sebagaimana yang disebut para ulama, yakni surah yang akan asbab bacaan dalam surah Al-Waqi'ah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan ketenangan, sakinah. Sebab surah Al-Waqi'ah adalah surah yang berbentuk sakinah, yakni ketenangan. Satu bekas yang mana Allah kurniakan siapa yang baca surah Al-Waqi'ah dengan penuh kekhusyukan, penuh mentadabbur, dengan mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya adalah orang ini akan dianugerahkan oleh Allah akan satu perasaan, yakni perasaan yang tenang. Tenang ni apa dia tuan-tuan? Tenang ni perkara yang orang ada duit pun belum tentu tenang. Orang sihat pun belum tentu tenang. Orang yang gagah pun belum tentu tenang. Orang yang cantik pun belum tentu tenang. Jadi tenang ni tak boleh nak dibeli. Melainkan ianya adalah anugerah Allah Ta'ala. Bila tenang, barulah datang senang. Bila senang, barulah datang kebahagiaan, insya-Allah.
Baik, kita sambung perkongsian kita dalam perkara sunnah yang dilupakan. Suara saya setakat ni jelas kan? Jelas kan? Baik. Jelas Ustaz. Jelas tak? Jelas. Alhamdulillah jelas Ustaz. Kita sambung topik kita pada petang ini dalam perkara sunnah yang dilupakan. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa habibana syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair ya fattahu ya alim. Iftah lana futuhal arifin. Amma ba'd. Terima kasih diucapkan pada moderator yang bertugas pada petang ini. Yang saya hormati, saya kasihi barisan ahli jawatan kuasa Kelab Sahabat Pencinta Al-Quran. Sidang hadirin hadirat yang ikut serta dalam pertemuan di dalam Google Meet pada petang ini. Kita sambung semula siri kita dalam perkara sunnah yang dilupakan. Kita dah faham apa itu sunnah, iaitu sesuatu yang keluar daripada batang tubuh mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada kata-kata baginda, perbuatan baginda, diam ataupun membenarkan baginda dalam sesuatu perkara, maka inilah sunnah. Dan ada sunnah yang kini semakin dilupakan. Kita dah cerita yang dulu, iaitu yang pertama mendahulukan kanan dan kiri. Kanan dahulu, baru kiri. Kemudian menjaga dan memelihara wuduk air sembahyang. Hari ini kita sambung yang ketiga, iaitu sunnah yang dilupakan adalah sunnah bersiwak. Siwak ni apa dia? Siwak ni adalah menggosok gigi. Gosok gigi dengan apa? Dengan kayu arak ataupun kayu yang seakan-akan seperti mana kayu arak. Bila kata kayu arak ni bukan arak tu tuan bukan faham arak yang orang bukan Islam minum tu, tak. Kayu arak ni nama kayu tu kayu arak. Sebab apa kayu ni kayu arak? Sebab kayu ni dia sesuai untuk digunakan sebagai berus. Dia ada kelebihan seolah-olah kalau dipecahkan dia punya barang tu macam berus jadinya. Dia tak semua kayu boleh buat siwak. Ada kayu-kayu tertentu yang bila mana kita ketuk dia, barulah dia akan keluar dia punya akar-akar itu seakan-akan berus. Apa kelebihan siwak? Daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sayyidina Aisyah kata isteri baginda, Nabi ni siwak, Nabi kata apa? Siwak dapat membersihkan mulut dan adalah cara untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Ni sunnah yang dilupakan. Siwak ni banyak kelebihan. Orang kata, kenapa nak guna siwak? Sekarang kan ada berus gigi. Sekarang lagi canggih. Ada berus gigi pakai mesin tu. Letak je. Dia terus pusing kan tu. Dia pusing lagi. Oh, senang betul kerja. Letak ubat gigi, tu letak je kat mulut kita. Tak sama ke? Tak sama. Lepas tu kalau kita pakai ubat gigi siwak, sama tak? Ubat gigi yang ada perisa siwak. Dia sekarang ni ubat gigi macam-macam. Ada ubat gigi perisa siwak dengan habatus sauda, dengan madu, dengan kismis pun dia letak. Cuma tak ada kambing golek je kat ubat gigi tu. Kalau ada kambing golek, package tu semua. Kenapa tak ada? Sama tak? Tak sama. Berus gigi, dia dapat kelebihan membersihkan mulut. Tetapi tak dapat kelebihan mengikut ittiba', ikut sunnah Nabi SAW. Sebab kalau nak ikut sunnah Nabi, mesti pakai kayu sugi yang sungguh-sungguh sebagaimana Nabi pakai. Sebab apa kelebihan bersugi? Tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siwak dengan berus gigi, siwak ni dia sebatang kayu, sedangkan berus gigi terdiri daripada satu batang dan juga bulu-bulu. Bezanya apa dia? Siwak ni ada khasiat yang tak ada pada berus gigi.
Yang pertama, kalau cerita kelebihan siwak. Siapa yang bersiwak, bila waktu siwak ni? Siwak ni dituntut pada waktu bangun pagi, nak tidur dan sebelum memulakan ibadah. Bila kata sebelum mulakan ibadah tu, sama ada nak baca Quran, nak semayang, maka sunat untuk kita bersiwak. Cuma barang harus diingat. Bila kata sunnah Nabi ni, mesti dibuat dengan cantik. Dengan mengikut tata tertib. Supaya sunnah Nabi ni kita nampak indah. Yang menyebabkan jadi tak indah ni kenapa puan-puan sekalian? Apa sebab Memanglah nampak tak cantik. Bila kita tengok orang bersiwak, dia kata sunnah Nabi bersiwak sebelum semayang. Dia letak kayu tu kat dia punya poket lah. Sebelum semayang dia gosok. Gosok. Lepas tu time sujud jatuh kayu tu kat sebelah kita. Dah kita mandang kat kayu tu ada ayam nasi pun ada. Kan ke kita rasa, macam ni ke sunnah? Barang harus diingat. Sunnah Nabi ni kadang-kadang orang yang buat ni tak kena cara. Sehingga menampakkan sunnah Nabi ni jadi tak elok, tak cantik. Kan? Kita gosok gigi dalam saf. Kemudian kita letak dalam kocek kita. Sujud pula kayu tu jatuh. Jatuh bergolek kena kat orang. Amalan tu kotor ke tidak? Adakah sunnah Nabi ni kotor? Maka kita buat sunnah Nabi ni tak cantik. Contohlah saya sebut. Semua yang Nabi buat ni semua sunnah. Contoh pakai menutup kepala. Tutup kepala kan sunnah. Macam mana ciri tutup kepala? Dia mesti jangan tutup dahi. Sekira-kiranya tertinggallah 2/3 daripada dahi, itu yang paling sunnahnya. Maknanya kalau dahi kita angkat, ada macam ni, tertinggal 2/3. Maknanya 2/3 kalau macam ni, beginilah lebih kurang. Adalah jarak tu tinggal kat dahi kita. Untuk kita biarkan. Tapi kita kata kita pakai kopiah ikut sunnah. Kemudian kita pakai macam ni. Apa jadi Kan jadi tak elok sunnah Nabi tu. Sama macam orang perempuan. Orang perempuan sunnah dilabuhkan pakaian. Tapi kalau dah pakai menjelo-jelo panjang sunnah dilabuhkan pakaian. Tapi kalau dah pakai seret tanah tu, sunnah lagi ke? Dah tak jadi sunnah pula. Gitu. Maknanya sunnah Nabi ni mesti dibuat mengikut cara Nabi buat. Contoh sekarang ni lah. Contoh lah saya sebut. Contoh je. Jangan marah. Contoh sunnah Nabi. Nabi sebut apa? Tentang orang nak poligami. Ni saya tak nak sebut. Tapi sebab sebut bersiwak ni, orang banyak buat tak kena. Sampai orang yang nak buat siwak pun dia kata, macam ni ke Nabi buat? Itu yang keluar statement, zaman Nabi tak ada beruh gigi. Tak boleh keluar macam tu. Sedangkan kayu siwak tu sendiri ada kelebihan. Jadi saya cerita kelebihan kayu siwak ni apa dia. Kan? Sehingga kan sepatutnya orang bersiwak jadi tak minat siwak sebab nampak seolah-olah tak cantik. Contoh sunnah Nabi yang lain. Yang dikatakan sunnah Nabi ni. Kalau lelaki ada heboh lah kalau nak tambah lain tu. Nak menambah cawangan ni dia kata aku ikut sunnah katanya. Buka cawangan baru. Tahu tak buka cawangan baru? Faham tak buka cawangan baru? Cawangan baru ni tambah orang rumah. Menambah bukan mengurangkan. Dia nak tambah. Alasannya apa? Aku ikut sunnah katanya. Tak, dia sebut aku ikut sunnah katanya. Ini semua sebab sunnah Nabi. Dia pertahankan sunnah Nabi. Tapi tengok dia berlaku adil tak? Tengok yang seorang ni anak 5. Mana sama anak 5 dengan anak 2? Anak 2 tak sama belanja dengan anak 5. Kena adil lah. Perasaan tu kena jaga. Ini semua sunnah Nabi orang tak nampak. Dia nak buat sunnah Nabi. Tetapi seolah-olah sunnah tu nampak tak elok pula. Sama macam siwak ni. Sedangkan siwak ni kan Nabi sebut sebelum semayang tu waktu bila? Waktu berwuduk tu kita siwak. Gosok sebelum wuduk tu. Sediakan satu kayu. Belilah kayu tu.
Perempuan, tuan-tuan hadirin semua pergi beli. Nanti buka Shopee ataupun cakap dengan anak, tolong belikan mak ni siwak. Mak nak guna siwak. Malam gosoklah gigi guna brush biasa. Bangun pagi gosoklah gigi guna brush gigi biasa. Tapi sebab sunnah ni dah dilupakan, pergi beli, letak dalam bilik air, nak wuduk. Itu betul. Nabi SAW tambah isteri lepas isteri pertama meninggal. Itu betul lah tu. Itu kalau ikut sunnah sebenar. Lepas Sayyidah Khadijah wafat, barulah Nabi berpoligami. Dengan Sayyidah Khadijah monogami. Apa istilahnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Monogami lah kan? Betul kan? Maknanya Nabi SAW hanya dengan isteri baginda Sayyidah Khadijah seorang saja. Bukan poli, monogami. Betul kan? Maknanya seorang saja. Monogami. Bukan monogami, monogami. Monogami monogami. Istilah Nabi hanya ada seorang isteri ketika mana Sayyidina Khadijah masih ada. Dan lepas Sayyidina Khadijah wafat, barulah Nabi tambah yang lain. Jadi kalau nak ikut sunnah Nabi betul-betul, kena tunggu yang pertama padam dulu. Faham? Dan pertama tu dah padam, barulah boleh berpoligami. Nak tunggu dia padam, kita padam dulu. Ikutlah mana-mana siapa jalan dulu, tuan-tuan. Baik, kita kembali kepada cerita kita bersiwak ni, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kenapa kena bersiwak? Kenapa tak sama dengan beruh gigi? Tu saya sebut tadi, boleh kita beruh gigi, dah biasa beruh gigi ni. Dah jadi orang kata amalan kita. Tak sebab padam. Okey. Tak ada masalah. Kita gosoklah gigi macam biasa. Malam sebelum tidur, bangun pagi, gosok gigi. Tapi saya sebut tadi, masa nak ambil wuduk, kita semayang 5 waktu kan? Kan sunnah Nabi antara yang lain, sebelum berwuduk ni nak semayang, Nabi akan bersiwak dulu. Sebab apa Nabi bersiwak? Sebab yang pertama, kayu siwak ni dia ada kelebihan yang mana dia akan harumkan bau mulut ni lebih lama berbanding dengan ubat gigi yang ada banyak produk makmal ni. Produk yang dicampur dengan macam-macam ni tak sama macam khasiat yang memang ada dalam sebatang kayu sugi tu. Dia akan mewangikan mulut sebab Nabi SAW itu orang yang cukup wangi. Dan Nabi sebut malaikat ni akan sakit kalau dia bau-bau yang tak elok ataupun bau yang busuk. Sebab itu Nabi sentiasa bersiwak sebelum berwuduk supaya Nabi sentiasa kekal wangi sebab malaikat dia azar, kata Nabi, sakit kalau bau busuk. Sebab tu kita bersiwak yang pertama nak mengharumkan bau mulut kita. Ni yang pertama. Kan? Sebelum wuduk. Dah beli tadi tu, dah nak belikan, letak dalam bilik air. Beli penutup air sekali. Kan elok, dah gosok tutup, letak dalam bokeh tu, solid kan kat topi tu. Ataupun letak dalam cawan yang sekali dengan ubat gigi tu, dengan beruh gigi tu. Nak wuduk, aku ikut sunnah Nabi yang dilupakan ni. Siapa yang buat kat sini? Sebelum wuduk, dia sugi dulu. Siapa buat? Tak ada buat kan? Memang ni sunnah yang dilupakan. Satu sunnah Nabi kita buat, ini kata ulama, berdasarkan mafhum hadis, 100 pahala mati syahid. Siapa ikut sunnah Nabi, satu sunnah istiqamah, orang ni dapat pahala 100 kali mati syahid. Allahu Akbar. Sangat besar ganjaran ni. Siapa sini yang buat? Saya nak sebut tuan-tuan. Ada sini yang buat? Sebelum nak masuk kelas ke, sebelum baca Quran ke, sugi dulu. Alhamdulillah. Kalau baru buat, alhamdulillah. Okey. Yang pertama, dia harumkan mulut. Yang kedua, apa kelebihan siwak ni? Siapa? Dia bukan sunnah khususiyah untuk rijal lelaki sahaja. Dia adalah sunnah yang multi gender, tak kenal gender. Sama ada lelaki, perempuan, jantayu. Tahu jantayu? Jantan ayu. Istilahnya lelaki lembut. Lelaki lembut, pengkit, orang perempuan yang macam lelaki. Sunnah ni semua boleh pakai. Sunnah bersiwak ni. Dia bukan sunnah untuk lelaki saja. Dia bahkan sunnah untuk orang perempuan sekali. Baik, yang pertama saya sebut tadi memang harumkan bau mulut. Yang kedua, kelebihannya apa?
Kalau ikutkan sunnah siwak ni, dia ada 100 kelebihan dan dia ada 100 sebab kenapa kena bersunnah, kena bersuci. Yang pertama, tadi saya sebut mengharumkan mulut. Yang kedua, siapa bersiwak istiqamah, maka orang ini dia akan mudah mengucap kalimah La ilaha illallah ketika akhir kalam. Ini paling mahal. Siapa gosok gigi dengan siwak, niat nak ikut sunnah Nabi, maka orang ini akan dimudahkan lidah dia untuk mengucap kalimah La ilaha illallah ketika akhir kalam sebelum nyawa keluar. Ini banyak berat. Sebab apa? Orang ketika mana hayat nak pindah ke alam lain, ketika itu dibentangkan pada dia amalan, kejahatan, ibu ayah dia datang, dia dahaga. Tapi orang yang bersiwak sebab ikut sunnah Nabi, Allah mudahkan dia ucap La ilaha illallah. Barang siapa man qala la ilaha illallah fi akhiril kalam, siapa yang kata la ilaha illallah pada akhir hayat, dakhalal jannah. Kata Nabi, orang ni masuk syurga. Nampak? Sebab siwak je. Mudah kita nak ucap kalimah la ilaha illallah. Kan kita nak ni je. Kita nak mati dapat ucap kalimah la ilaha illallah. Target kita itu paling minimum. Tak dapat mati dalam sujud, tak dapat mati tengah baca Quran, paling kurang mati aku dapat ucap kalimah la ilaha illallah. Paling low class. Kita punya jadikan target hidup kita tu. Aku punya target hidup aku adalah bila mati mesti nak ucap la ilaha illallah. Itu paling minimum. Itu kelebihan siwak yang kedua. Yang ketiga kelebihan siwak ni, tuan-tuan, ada ditulis oleh Maulana Zakaria Kandahlawi. Siapa bersiwak, dia akan menjemput 100 ubat. 100 ubat dan dia akan menolak 100 penyakit. 100 ubat masuk, 100 penyakit keluar. Besar tak kelebihan siwak? Besar. Ubat masuk 100 jenis penawar masuk, 100 jenis penyakit dikeluarkan. Kata Maulana Zakaria Kandahlawi dalam kitab dia. Kitab sunnah dia. Orang yang bersiwak ni insya-Allah 100 ubat masuk, 100 ubat dia keluar. 100 penyakit akan keluar daripada badannya. Ini kelebihan bersiwak. Sebab itu Nabi sebut, kan, laula an asyqa ala ummati, kalau tak jadi berat pada umat dan la amartuhum, aku akan perintahkan mereka bisiwak, untuk bersiwak. Fi kulli salatin, ada yang sebut dalam setiap kali nak semayang. Sebab tu setiap kali nak semayang, nak wuduk, siwak dulu. Tak dapat, ada orang nak ambil sunnah, betul-betul sebelum takbir, buatlah elok-elok. Janganlah aku tunjuk orang, tunjuk orang nak usuk gigi, tak payah. Buat sikit, buat syarat je. Kemudian sediakan dia punya penutup tu, masukkan, letak elok-elok dalam poket, jangan poket atas, poket bawah. Supaya sunnah itu kelihatan cantik. Baik, bila disunatkan, yang pertama, bila nak wuduk, nak semayang, nak baca Quran, bila kita ada rasa ada bau mulut, siwak ni boleh waktu kita tengah puasa. Waktu tengah puasa, siang ko, tengah hari ko, cuma kata para ulama makruh saja ketika mana dah naik matahari, maknanya masuk waktu zuhur ni makruh saja. Tapi kalau nak timbang makruh dengan sunnah ni, kata ulama, sebab makruh ni, sebab siwak ni dia ada rasa. Kan? Dia ada rasa. Bukan kita telan, dia ada rasa. Jadi makruh atas zuhur tu bersiwak. Tapi kata ulama, timbang sunnah tu dengan makruh ni, berat lagi sunnah. Maka nak siwak masa bulan puasa, pagi, petang, tengah hari, semua waktu boleh bersiwak. Baik. Boleh beli kat kedai Arab ada, kedai India ada, dekat Shopee ada, beli. Beli, kita letak elok-elok. Cara dia macam mana nak bagi keluarkan kayu tu? Saya tunjukkan Kayu tu sebatang kan. Yang pertama sekali kita potong dulu atas tu sikit, kira-kira macam ni, tinggi banyak ni. Saya tunjukkan, tinggi ni. Kemudian dah potong tu, rendam dengan air sikit. Rendam, tekan-tekan dengan air sikit. Lepas tu ambil lesung batu, ketuk. Ketuk sampailah dia hancur, sampailah dia jadi macam seolah-olah jadi berus. Mana yang kita guna? Simpan dalam beg kita satu, simpan dalam bilik air satu. Dan kena tahu, siwak ni adalah benda yang setan selalu hilangkan. Kena ingat tu.
Ada benda yang setan suka sorok. Itu kita kena tahu. Siwak ni antara barang yang setan suka sorok. Yang lain setan suka sorok apa dia? Sepit kuku. Alat bersih diri ni yang mengikut sunnah Nabi ni, setan akan cuba sorok, hilangkan. Perasan tak? Sepit kuku kita selalu hilang. Padahal dia letak sini ni. Mana sepit kuku dia ni? Sebab apa? Setan ni dia akan sorok. Sorok ni istilah boleh jadi kita lupa, boleh jadi time kita simpan tu dia apa? Dia buat kita leka time tu sampai kita tak tahu kita letak mana. Kata ulama, setan sorok. Antaranya siwak dan juga pemotong kuku. Biasa setan akan sorok. Baik. Sebab itu beli siwak untuk siapa? Untuk diri kita, ahli keluarga kita, sebab ini sunnah Nabi SAW yang dilupakan. Kan saya tengok budak sekarang ni dia bangga tau, dia pakai rantai gantung vape. Style budak-budak sekarang. Kan dia beli vape tu kan sekarang gantung. Tak dapat pahala. Gantung vape dapat apa? Baik beli kayu sugi tu, gantung kayu sugi. Dapat pahala ikut sunnah Nabi SAW. Bukan sebab syaitan. Boleh jadi syaitan nak nyorok, tapi sebab kebersihan kan. Jadi alat bersih ni syaitan memang tak suka dan dia akan cuba sorokkan. Baik, setakat ni jelas pada kita tentang istikharah. Saya masuk yang kedua. Sunnah Nabi SAW yang dilupakan, yang saya dah cerita yang dahulu, iaitu salat istikharah. Salat istikharah ni ada orang ingat kena buat bila mana keadaan kita dalam dilema sahaja. Nak hadapi dua pilihan. Nak pilih A ke B. Aku nak buat yang mana ni? Kalau pilih yang ni, rugi pula. Pilih yang ni, salah pula. Maka kita buatlah istikharah. Baik, istikharah ni memang sunat dibuat ketika mana kita tak tahu nak buat pilihan. Dan rata-rata zaman sekarang ni orang biasa buat istikharah hanya pada nak pilih pasangan. Itu saja. Bila buat istikharah? Saya buat istikharah 20 tahun yang lalu. Bila? Bila saya nak cari isteri orang rumah. Lepas tu saya tak pernah buat istikharah. Nampak tak? Sunnah yang dilupakan. Orang buat istikharah bila dia anggap untuk kahwinnya. Yang lain dia tak buat. Sedangkan istikharah ni, semua urusan kita yang memerlukan pilihan, maka sunat istikharah. Dan ada istikharah yang tak perlu buat. Dan ada istikharah yang sentiasa perlu dibuat tanpa niat yang khusus. Apa maksud saya? Baik. Istikharah yang perlu dibuat dan istikharah yang tak perlu dibuat. Istikharah ni, saya cerita dahulu yang tak perlu dibuat supaya faham. Bila mana pilihan tadi dah nampak jelas baik dan buruk, contohlah, orang ni dia kerja, dapat perkhidmatan cemerlang, maka company pun cakap dengan dia, awak dapat dua pilihan, satu menunaikan umrah, yang kedua package berjalan di Liverpool, London. Dua pilihan, satu buat umrah, yang kedua berjalan dekat London, dekat United Kingdom, dekat England. Nak buat istikharah ke tak ya? Nampaknya saya kena buat istikharah. Nak memilih, nak pergi umrah ke nak pergi London. Tak perlu, sebab kalau kita fikir sendiri, umrah dengan berjalan mana lebih baik? Mestilah umrah lebih baik. Benda macam tu tak perlu istikharah. Nak pilih apa? Nak pilih semayang ke tak payah semayang? Sekejap, dia nak fikir sekejap. Nak semayang ke tak payah semayang? Nak fikir apa tak payah istikharah, memang wajib semayang. Nak puasa ke tak payah puasa esok? Tak payah istikharah. Sebab puasa tu lebih baik. Dia istilah macam tu. Maknanya kalau dah jelas baik dan buruk, tak perlulah kita istikharah dengan niat perkara tersebut. Tapi istikharah ni sunat buat hari-hari. Tanpa niat yang khusus, cukup minta Allah pilih kita perkara yang baik saja. Supaya Allah sentiasa pilih kita amalan, apa benda, barang apa yang buat, supaya amalan tadi jadi yang terbaik. Maka sebab itu istikharah sunat buat setiap hari. Bukan waktu tertentu.
Tetapi ada istikharah, tak perlu buat dengan niat khusus tadi tu. Kalau dah jelas. Sebab apa? Nabi SAW mengajarkan kita cara solat istikharah untuk semua urusan. Kata sahabat, macam mana Nabi ajar sahabat-sahabat ni Quran? Macam itulah Nabi ajar kami solat istikharah. Untuk memilih pilihan yang kita keliru, kita pun pening, maka kita buat istikharah. Sebab itu, buat solat sunat istikharah. Mak yang solat kan. Lepas tu dah buat solat istikharah, macam mana nak tahu itu alamat daripada Allah? Adakah itu alamat daripada Allah ataupun hati kita? Ada orang buat istikharah. Contoh. Dia buat istikharah. Untuk apa? Nak letak anak dia kat pengasuh yang mana? Contoh. Kan? Mana nak letak? Ada rumah Ahmad ke, rumah Ali ke, rumah Abu. Buat istikharah. Tapi dalam hati suka kat rumah Abu. Sebab apa rumah Abu seronok? Sebab rumah Abu ni besar sikit. Rumah Abu ni nampak macam doket dengan rumah dia. Hati tu lebih cenderung rumah Abu. Abu tu dulu dia kona sikit. Maka buat istikharah. Hati fikir Abu. Memanglah keluar Abu. Istikharah ni kita serahkan semua pada Allah Ta'ala. Boleh jadi perkara tadi tu, kan? Allah nak tunjukkan pada kita tu baik, buruk. Boleh jadi datang dalam ilham, boleh jadi datang dalam mimpi. Itu pun perlu rujuk para ulama. Ustaz, saya dah buat istikharah. Kan? Saya ni ibu tinggal. Bukan ibu tunggal, ibu tinggal. Dah lama dah saya ni jadi ibu tunggal. Saya rasa seronok dah sekarang ni. Kan? Boleh pergi mana-mana rumah anak, tak kisah nak jalan mana-mana. Tiba-tiba adalah pula seorang ni datang. Merisik saya ni Saya buat istikharah kan. Saya nampak muka dia. Yalah memanglah nampak muka dia aja. Dah aja hari-hari sebelum tidur WhatsApp dia. Selamat malam darling. Memanglah keluar wajah Memanglah terbayang dalam mimpi. Dia kena hilangkan dulu. Biar Allah buat keputusan untuk kita. Sebab kalau dah angau payah. Ni bukan cerita orang dalam ni. Ni saya cerita orang belah TK. Tak ada orang berTK sini kan? Tak ada lah tu. Mana orang dalam ni semua baik-baik. Ni saya sebut contoh. Sebab itu buat istikharah setiap hari. Mudah-mudahan inilah sunnah Nabi yang Nabi buat. Dan kita lupakan. Sebab kita hanya buat pada perkara tertentu. Tapi tak jadi rutin pada kita. Bila nak buat istikharah ni? Bila? Istikharah boleh buat siang lepas zuhur. Istikharah boleh buat lepas maghrib 2 rakaat. Istikharah boleh buat malam lepas isyak. Istikharah boleh buat waktu tahajud, waktu sepertiga malam. Ini waktu baik buat lepas zuhur, lepas maghrib, lepas isyak ataupun sepertiga malam. Mungkin saya kira setakat itu sahajalah bicara kita pada petang ini. Yang pertama, sunnahnya bersiwak. Yang kedua, iaitu solat sunat istikharah. Ada soalan, saya baca sikit soalan. Mudah-mudahan dapat kita kongsikan bersama. Baik. Kalau buat istikharah, tak ada nampak bayangan apa-apa pun macam mana? Baik, kita buat istikharah, tak nampak apa-apa. Bau tidak, bayang tak nampak. Macam mana nak buat? Maka ketika itu, rujuklah pada hati kita yang paling dalam. Yang paling dalam, yang pertama sekali. Yang pertama sekali, rujuk hati kita yang paling dalam. Ya Allah, tidak ada apa-apa alamat yang kau kirimkan pada aku. Cakap lu, ya Allah. Tak ada alamat dalam mimpi. Tak ada alamat. Kadang-kadang alamat ni bukan dalam mimpi je. Boleh jadi ilham. Nampak orang tu macam kita punya orang yang kita suka. Dia buat baik. Itu boleh jadi ilham. Kadang-kadang kita nampak orang tu perangai sama macam orang yang kita suka. Maka sebab itu boleh jadi ilham. Oh, ni orang ni baik. Nampak tak perangai buruk? So, muka sama macam orang yang kita suka. Boleh jadi tak baik. Maka boleh jadi dalam bentuk ilham. Boleh jadi dalam mimpi. Boleh jadi dalam hati kita sendiri kan. Ketenangan dalam hati kita. Maka sebab itu kalau buat 3 hari berturut-turut. Contohlah nak buat pemilihan. Biasanya istikharah sungguh-sungguh ni.
dia kena buat dengan solat hajat sekali. Kan? Istikharah, solat hajat. Istikharah minta petunjuk, hajat minta Allah Ta'ala beri petunjuk. Istikharah mana satu yang baik, mana satu yang buruk. Kalau hajat pula, bagi Allah kurniakan pada kita mana, bagi nampak mana yang elok, mana yang tak elok. InsyaAllah buat 3 hari, dua saya sebut 2. Istikharah, semayang hajat. Istighfar 100 kali. Istighfar 100 kali. Istikharah, semayang hajat. Ni hajat yang besar-besar. Ya, hajat yang besar. Kalau yang sunnah tadi tu tiap malam buat 2 rakaat saja istikharah. Tapi kalau ada hajat besar, pastikan istikharah 2 rakaat, solat sunat hajat 2 rakaat, istighfar 100 kali, minta Allah tunjukkan kita. Sebab hajat ni besar. Apa sahaja hajat yang besar. Nak pilih tempat kerja, anak kita nak dapat, kita nak pilih menantu. Apa sahaja yang besar-besar kita anggap dalam hidup kita, nak sambung belajar belah mana, ni dekat dengan mak, yang ni pergi jauh tapi belajar tempat bagus, buat istikharah. Macam saya sebut tadi, 2 rakaat istikharah, 2 rakaat hajat, 100 kali istighfar, minta Allah berikan petunjuk. Macam mana cara nak bersiwak Macam mana cara nak bersiwak dengan betul? Bersiwak yang betul, Nabi dahulukan yang kanan. Kanan, kemudian bawa ke kiri. Bawa pertama, kanan, bawa ke kiri. Dia ada 2 kaedah. Satu kanan, bawa ke kiri, turun bawah. Kiri, bawa ke kanan. Satu, kanan, atas, bawa ke kiri. Yang kedua, turun ke bawah. Yang pertama, saya cerita yang pertama dulu. Yang pertama, kanan, tarik ke kiri. Lepas tu, sambung kanan, bawa ke kiri. Yang kedua, kanan, bawa kiri, turun bawah, kiri, bawa ke kanan. 2 kaedah boleh guna. Ini kaedah kita bersiwak. InsyaAllah. Ada soalan nak tanya? Yang lain? Boleh? Ada soalan? Nampak macam tak ada dah kot. Ada soalan ke? Okey. Siapa yang dah pakai siwak, insya-Allah dia akan rasa seronoknya siwak ni. Kan? Dia yang penting kita kena rasa cinta dahulu dengan sunnah Nabi tu, baru boleh istiqamah. InsyaAllah. Saya kira tak ada soalan lah kot. Puan moderator, mungkin tak ada soalan. Tak ada soalan kan? Clear? Okey, insyaAllah. Saya serahkan kepada puan moderator yang bertugas. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih dan juga syukran jazilan kasiran kepada Al-Fadhil Ustaz Syamil di atas pimpinan bacaan suratul Waqiah sebentar tadi dan juga perkongsian tazkirah ringkas untuk peringatan kita bersama-sama mengenai sunnah yang hampir kita lupakan. InsyaAllah untuk hari ini kita amalkan sedikit dahulu apa yang telah Al-Fadhil Ustaz sampaikan. Kita yang belum amalkan siwak, kita pergi cari siwak insyaAllah. Yang mana yang nak buat istikharah, boleh combinekan sekali macam mana yang cara yang Ustaz ajarkan, kita boleh combine dengan solat hajat ya Ustaz. InsyaAllah. Okey, insyaAllah semoga beroleh panduan untuk kita bersama, manfaat untuk diri saya dan juga sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah. Okey, insyaAllah sekadar itu dulu daripada kami mewakili admin Kelab Sahabat Pencinta Al-Quran. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah, yang kurang itu adalah daripada kekurangan diri saya sendiri. InsyaAllah saya mohon Ustaz sekali lagi untuk sama-sama kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga suratul As. InsyaAllah mudah-mudahan semua peroleh manfaat. Kita tangguh majlis kafarah dan surah wal As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.